Terima kasih Yang Hormat Speaker. Beluran 5 minit saja. Sabar. Tan Sri, Yang Hormat Tan Sri, Kembara Kenali Borneo yang diilhamkan oleh Yang di-Pertuan Agong telah sebenarnya membina jambatan baru, jambatan silaturahim antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Banyak manfaat yang telah dikecapi oleh rakyat Sabah, terutama sebelum Kembara Kenali Borneo ini berjalan, jalan-jalan, jajaran jalan yang dirancang dilalui oleh Yang di-Pertuan Agong telah diresurface dengan baik oleh Kementerian Kerja Raya. Hampir keseluruhan jajaran telah diresurface dengan baik. Sebab itu saya katakan bahawa ini merupakan suatu manfaat yang baik, satu program yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong kepada rakyat Sabah. Di samping telah membina silaturahim yang baik, ia juga memberi peluang kepada rakyat Sabah untuk menyuarakan secara sendiri Yang Hormat di-Pertua, walaupun dalam bahasa yang di luar vocabulary istana, memanggil Yang Pertuan Agong sebagai Pakcik Gong, Abang Gong, Abang Agong, Pakcik Agong, Gong Gong, Datuk Agong, Datin Permaisuri dan sebagainya. Tetapi itu melibatkan kemesraan rakyat Sabah walaupun tidak fasih dalam vocabulary istana yang tepat. Tetapi memberi peluang kepada mereka untuk menyuarakan hasrat mereka untuk mendapatkan prasarana yang lebih baik dengan memaklumkan, membisikkan secara sendiri kepada Yang di-Pertuan Agong tentang kedaifan jalan raya, kedaifan sekolah, kedaifan klinik dan kedaifan infrastruktur yang lain yang seharusnya diperoleh oleh rakyat Sabah sekian lama menyertai Malaysia ini. Tetapi walaupun dengan peruntukan yang saban tahun diturunkan di negeri Sabah, tapi kita melihat jurang perbezaan pembangunan ini amat ketara sekali. Tuanku telah mengangkat satu kerosakan jambatan yang berlaku di Sungai Liwagu dan minta agar kerajaan mengambil berat tentang kerosakan ini dan do immediate repair, katanya. Sebenarnya kalau jajaran laluan itu melalui banyak lagi kawasan di Sabah, di kawasan saya contohnya Yang di-Pertua, Speaker, jambatan menghubungi sungai kampung perancangan dengan kampung Terbidong-Bidong, perlu sebuah jambatan. Begitu juga jambatan yang diperlukan bagi menghubungkan antara kampung Berayung dengan kampung Baba dan Ansuan menyeberangi Sungai Labuk juga perlu dibina oleh kerajaan. Saya yakin kalau Yang di-Pertuan Agong dibawa melalui jajaran jalan ini, Yang di-Pertuan Agong akan meminta kerajaan untuk mengambil peduli tentang pembinaan seperti yang disarankan oleh Agong dalam closing speech-nya di negeri Sabah. Jambatan Sungai Liwagu perlu diambil tindakan. That's exactly. Jambatan Terbidong-Bidong, jambatan Kampung Baba Ansuan di kawasan saya. Tapi mananya Yang di-Pertua, Speaker, bahawa banyak kedaifan yang diperlukan di negeri Sabah ini. Dan saya harapkan agar tambahan peruntukan 15 bilion ini akan dimasukkan sedikit untuk membaiki infrastruktur di beberapa kawasan di negeri Sabah. Dan rancangan bajet belanjawan tahun depan, kita minta agar perhatian diberikan untuk semua kawasan di negeri Sabah. Dan bukan saja di kawasan-kawasan yang diwakili oleh ahli parlimen pembangkang kerajaan, tetapi juga kawasan yang kami wakili, saudara Yang di-Pertua. Kerana kalau kita melihat kemiskinan, dikatakan 117,000 keluarga miskin tegar di seluruh negara. Yang Hormat Speaker. Dan seperti saya katakan 3 hari lalu, 1,700 daripada 117,000 keluarga miskin tegar ini berada di kawasan parlimen saya.
Jadi ada 1.700 daripada 117.000. Maknanya kalau hasrat kerajaan untuk menoktakan kemiskinan, the 1,700 miskin Tegar yang ada di Beluran perlu ikut sama dalam dinoktakan data yang dinoktakan oleh kerajaan menjelang akhir tahun ini. Kalau tidak, Beluran akan menjadi penghalang kepada hasrat kerajaan untuk melihat kosong miskin Tegar menjelang 31 hari bulan Disember yang akan datang ini. So there must be program yang terperinci, yang perlu cepat diturunkan oleh kementerian, oleh kerajaan bagi mencapaikan hasrat bahwa keseluruhan 117.000 keluarga miskin Tegar seluruh negara termasuk yang 1.700 di Beluran itu dapat dikeluarkan daripada kategori miskin Tegar. Jadi tidak ada, habis dah masa. Tidak ada soal kawasan kerajaan, bukan kawasan kerajaan, kawasan pembangkang di Anak Teri, tetapi keseluruhan kawasan perlu dilihat secara terperinci oleh kerajaan. Ya, mohon speaker, 1 minit, 2 minit daripada sekarang. Kita berhadapan dengan kekurangan beras putih tempatan. Beras putih tempatan. Kita sepatutnya mengeluarkan 65% daripada keperluan beras SSL. Dan cuma mengimport 35% daripada luar. Dan sebagian besar daripada 35% beras yang kita import itu bukan beras putih, tetapi beras wangi dan beras istimewa. Makanya kita mengeluarkan dalam bentuk kuantum lebih kurang 1,5 juta tan metrik beras. Dan kita cuma mengimport 900.000 tan metrik beras. Di mana beras putih tempatan di pasaran sekarang ini? Karena pengguna tidak dapat menikmati membeli beras putih tempatan pada harga RM2.60 1 kilogram. Beras import yang Bapak Speaker dijual pada harga in the range of 360 to 390 ringgit per kilo. Kita sepatutnya ada beras tempatan. Sebab itu saya katakan bahwa kementerian harus siasat why, kenapa kita tidak dapat memperoleh beras putih tempatan di pasaran tempatan. Adakah ini disebabkan oleh manipulasi untuk mengaut keuntungan? Ataupun ada pihak kilang yang enggan untuk memproses padi tempatan ini untuk dijual sebagai beras tempatan kerana memproses beras daripada luar lebih menguntungkan. Jadi kerajaan harus tidak dalam sindrom penafian, tetapi melihat dan menyiasat perkara ini agar rakyat Malaysia dapat membeli beras pada harga RM2.60, yaitu beras yang disubsidikan oleh kerajaan dengan menguntungkan 1,8 bilion ringgit setahun dalam pelbagai bentuk subsidi. Jadi yang perkara ini harus dilihat oleh kerajaan. 7 minit dah habis yang Mas Speaker, banyak lagi poin tapi saya akur dengan had masa yang diberi. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Beluran.